Menteri, sebelum di Dewan ni saya pernah bangkitkan isu terutama berlaku di Perlis lah. Aduan oleh kerana di Perlis ni sebahagian pekerja ni datang daripada negara jiran. Jadi oleh kerana pandemik ni mereka tidak dapat bekerja. Ini kebimbangan mereka pada waktu itu harga barang akan naik. Ini sama ada dalam perikanan ataupun pertanian. Jadi adakah Menteri telah mengambil beberapa pertimbangan untuk membenarkan sebahagian pekerja ni dapat kembali bekerja? Ya. Terima kasih Yang di-Pertua dan Menteri. Juga berkaitan dengan subjek yang berkaitan dengan usahawanan, tapi mungkin saya tak menyentuh banyak tentang mahasiswa. Saya kalau boleh nak mendapatkan daripada Menteri maklumat berapa banyak sebenarnya produk daripada penyelidikan universiti yang kita telah patent dan komersialkan. Kerana saya fikir ini juga sebenarnya satu produk daripada IPTA yang mungkin tak ramai tahu. Dah berapa banyak dah, kalau ada yang dah dikomersialkan, dijual, berapa banyak dah hasil yang telah berjaya dijana melalui kajian ini. Sebab kita melabur banyak dalam aspek R&D ni di IPTA. Terima kasih masyarakat YB Kang. Okey. Terima kasih Menteri, terima kasih Speaker. Saya kalau boleh nak mencadangkan kepada Menteri, memandangkan ramai pelajar khususnya di kalangan B40 lah menghadapi kesukaran untuk belajar ketika maksudnya tidak berada di kampus. Jadi mereka terpaksa membeli kita kata gadget lah, peranti baru ketika dalam keadaan mereka sendiri pun mungkin mak ayah kehilangan kerja, tak dapat bekerja ataupun dipotong gaji. Saya nak cadangkan kalau boleh kementerian memberi diskaun yuran secara bertahap, mungkin setiap semester diberi pengecualian mungkin 250 kalau 4 semester jadi 1000 sebagai satu insentif untuk meringankan beban mereka kerana terpaksa berbelanja untuk membeli peranti dalam tempoh sekarang. Gaji dan juga upah. Menteri boleh mencelah sikit? Kanga. Silakan. Okay. Boleh ya? Sila. Okay, terima kasih. Kita banyak kali dengar tentang nasib wanita selalunya tak dapat kekal lama dalam sektor pekerjaan kerana banyak faktor lah. Tapi satu perkara yang mungkin kita terlepas pandang ialah wanita juga kalau ikut daripada jangka hayat hidup di negara kita, dia hidup lebih lama secara puratanya berbanding lelaki. Kalau lelaki 73 tahun, perempuan sampai 79 tahun. Tetapi hakikatnya wanita ni dah lah tak bekerja, simpanan kurang. Jadi apakah rancangan kementerian untuk mungkin melihat faktor ini supaya mereka ni tidaklah terbiar orang kata sengsara ketika usia tua, maksudnya selepas pekerjaan. Jadi bukan hanya sekadar hanya pada waktu pekerjaan sahaja. Terima kasih Kang. Sila Menteri Lingkar Negara. Okay, terima kasih Menteri. Ini berkaitan dengan pekerja asing. Saya baca ikutilah beberapa berita sebelum ni, ramai pekerja asing yang ditangkap atas mungkin pelbagai kesalahan yang disebutkan tadi. Cuma saya nak tahu kalau boleh jumlah mereka yang ditangkap dan apakah tindakan yang diambil, adakah mereka ni sebahagian dihantar pulang, jadi berapa jumlah dia ataupun bagaimana. Dan cuma saya juga nak tahu berapa banyak juga mungkin kilang-kilang ditutup atas faktor kerana pekerja asing, maksudnya mereka tidak cukup bekerja. Sebab ini juga mungkin memberi kesan kepada pekerja-pekerja yang lain yang sah taraf ataupun warga negara. Ini di kawasan Rumah Panjang. Menteri, kalau nak mencelah sikit berkaitan dengan hal ni. Okey. Saya pernah bangkitkan di Dewan ni sebab dulu pernah berlaku kebakaran di kawasan saya di Kuala Perlis. Apa yang berlaku ialah pilih-pilih bomba ni sebahagiannya tidak ada air. Untuk maklumat yang Mohd Menteri, Perlis ni masalah non-revenue water sangat tinggi lah. Jadi mungkin perlu ada penyelarasan antara kementerian yang berkaitan supaya masalah ini dilihat. Dan juga apabila kita memberi bantuan, saya ingin mencadangkan supaya latihan-latihan dibuatlah, terutama di kawasan-kawasan yang sulit. Kalau macam di Kuala Perlis tu, dia punya laluan dia agak sempit. Jadi untuk first responder tahu mengendalikannya. Itu saja, terima kasih. Cuma sikit Menteri. Ya. Kadang-kadang penduduk ni dia mungkin tidak ada masa lah untuk dia committed. Jadi dia mungkin tak bentuk pasukan sukarela. Tapi untuk kawasan-kawasan macam kampung, sebab pekerjaan mereka tu menuntut masa yang banyak lah. Jadi mungkin latihan ni tidak hanya terhad kepada bomba sukarela, tetapi juga kepada penduduk yang Saya jenis begini. nak pergi ke ada lagi satu pendekatan yang